Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini cikgu nak mengajar sukatan membulat berkaitan dengan penyelesaian soalan-soalan SPM. Okey, ini ialah soalan yang keluar dalam kertas 1. Okey, contohnya di sini ialah soalan yang pertama, soalan SPM tahun 2014. Diberi satu lukisan mural berbentuk segi empat sama, PQRS. Diberi panjang sisinya ialah 6 meter. Jadi semuanya sama 6 meter. Kemudian diberi juga di sini lengkok PT berpusat di O. Okey, lengkok PT pusatnya di sini. Berpusat di Q. Okey, lengkok QT berpusat di P. Lengkok QT pusatnya di sini. Jadi ada dua lengkok untuk bulatan di sini ya. Yang akan menghasilkan sektor. Contohnya dekat sini PT ini, lengkok PT ini pusatnya di Q. Jadi kalau saya sambung gunakan pembaris, okey, macam tu, dia akan dapat. Okey, jadi ini lengkok dia. Jadi yang ini 6 meter, yang ini pun 6 meter. Okey, kemudian lengkok QT pusatnya di P. Lengkok QT pusatnya di P. Jadi saya sambung kat sini untuk tunjukkan ini lengkok QT. Okey, pusatnya di sini. Okey, yang ini jarinya, ini lengkok dia. Jadi kalau sini 6, sini pun 6 meter. Okey, itu cerita pasal lengkoknya. Kemudian diberi juga soalannya di sini ialah kira luas kawasan yang berlorek. Mural ini, okey, kawasan berlorek ini sebenarnya ialah kawasan yang dia nak cat. Okey, ya, dia suruh kira luas kawasan yang dia nak cat ini, yang warna merah ini. Okey, jadi di sini bila dia beri panjang lengkok ini dengan panjang lengkok ini akan jadi jari. Okey, ini sektornya, sektor lengkoknya, ini sektor dia. Okey, ini jari-jari, ini jari-jari. Untuk lengkok PT, ini jarinya dan ini jari. Jadi kita dapati dekat sini dia punya sama, iaitu dia punya sisi segitiga ini sama panjang. Ini 6, ini 6 dan ini pun 6. Jadi bila sama panjang, dia akan menjadi segitiga kaki sama. Dan bila segitiga kaki sama, dia akan memberi sudutnya di sini 60 darjah. Sini pun 60 darjah. Semua sisinya 60, 60, 60. Okey, sebab dia sisi sama. Jadi, langkah yang pertama bila kita nak mencari kawasan berlorek, kita kena cari luas segi empat ini dulu. Okey, saya tulis macam ni. Luas segi empat sama. Okey, iaitu kalau sini 6 sebab dia sisi sama, maka sini pun 6. 6 darab 6 sama dengan 36. Itu ialah sisi segi empat sama, luas dia. Okey, untuk dapatkan kawasan yang berlorek ni sahaja, kita kena tolakkan luas kawasan yang tidak berlorek ini. Jadi luas kawasan yang tidak berlorek ini, kita boleh kira luas, kita kira luas ini dulu. Luas yang bentuk sektor macam ni. Okey, sektor apa? Kita ambillah kata sektor yang ini. Okey, saya lorekkan, katalah sektor yang ini. Okey, sekejap. Sektor yang ini. Sektor yang tu. Okey, bila luas sektor, dia punya formulanya ialah setengah, okey, setengah J kuasa 2 theta. Kan? Setengah J kuasa 2 theta. Dan bersamaan dengan setengah, J-nya ialah untuk sektor yang ini, J-nya ialah 6. 6 kuasa 2 darab theta-nya. Okey, kena ingat kalau sudutnya untuk formula yang ini, tak ada sin kat depan ni, ada theta saja, sudut dekat sini mesti dalam radian. Okey, jadi kita kena tukar dulu sudutnya kepada radian. Sudutnya kepada radian ialah kita kena tukar, iaitu theta-nya yang asal ialah 60 darjah. Untuk tukar dia kepada radian, darab pi per 180. Jadi kita bolehlah tekan kalkulator dan kita akan dapati sudut theta ini dalam radian ialah 1.047 radian.
Jadi kita ganti dekat sini. Theta ini dalam radian. Tak boleh tulis 60 darjah ya. Jadi sini kita letak 1.047. Okey, jadi barulah kita tekan kalkulator semula. Dan kita akan dapat nilainya ialah 18.846. Okey, itu ialah luas sektor yang ini. Okey, jadi luas yang kecil sini, luas ini katalah saya letak warna hijau. Okey, luas yang ini kita belum tolak lagi. Luas yang ni ialah dipanggil luas tembereng. Okey. So, luas tembereng yang warna hijau ini formulanya ialah setengah J kuasa 2 theta tolak sin theta. Okey, jadi kena ingat kalau guna formula ini, bila theta sahaja ini dalam radian. Bila ada sin dekat depan ini dalam darjah. Okey, jadi sekarang kita masukkan nilainya. Setengah J-nya ialah 6, jarinya yang ini ialah 6 kuasa 2. Theta-nya dalam radian ialah 1.047 tolak dengan sin theta. Theta yang ini dalam darjah. Sudut dalam darjahnya ialah 60. Okey. Jadi kita tekan kalkulator sekaligus semua ini. Yang penting kalau ada tanda kurungan, letak kurungan. Okey, kita akan dapat jawapannya untuk yang ini ialah 3.258. Jadi, untuk kita dapatkan luas kawasan yang merah ini saja, bermaksud luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek ialah, okey, apa dia? Luas sisi 4 iaitu 36. Okey, tolak dengan luas sektor yang warna pink. Luas sektor ini yang warna pink ialah 18.846. Okey, dah tolak luas yang pink, tolak lagi luas yang hijau. Luas yang hijau itu luas tembereng iaitu 3.258. Jadi kita dapati dekat sini, tekan kalkulator, kita dapat luasnya ialah 13.896. Jadi inilah luas kawasan yang merah. Okey. Kita pergi pula kepada soalan yang kedua, iaitu soalan SPM tahun 2015. Diberi sektor A, OAB, okey, sektor ini dengan jejarinya 8. Kemudian ada diberi kawasan berlorek yang saya lorekkan dengan warna biru. Okey, dalam maklumat dalam soalan diberi OA adalah sama dengan OB sama dengan AB. OA panjang OA. Okey, sama dengan OB ialah sama sebab jari dan dia sama dengan AB. Okey. Kemudian diberi dekat sini gunakan pi sama dengan 3.142. Okey, ni dinyatakan Kalau dinyatakan kita kena gunakan pi ini. Okey, soalannya ialah cari nilai theta dalam radian. Soalan A-nya, soalan B luas rantau berlorek. Okey, ini antara soalan yang mudah. Jadi soalan pertama ini diberi nilai theta, cari nilai theta dalam radian. Bila diberi tiga sisi ini sama, bermaksud segitiga sama sisi. Bila segitiga sama sisi, dah tentulah semua sudutnya sama macam ini tadi. Bila sama sisi semua, bermaksud sudutnya ialah 60. Semua 60. Ini pun 60 darjah. Okey, jadi bila theta-nya, soalan A, kita jawab soalan A ya. Theta-nya ialah 60 darjah, tetapi dia nak dalam radian. Jadi kita kena tukar darjah kepada radian. Bila nak tukar kepada radian, pi dekat atas, 180 di bawah. Dan kita kena ingat bahawa dia beri pi-nya 3.142, kita masukkan dekat situ. 60 darjah darab 3.142 bahagi 180. Okey, jadi tekan kalkulator, kita dapat jawapannya ialah 1.0473. Okey, ini ialah dalam radian. Kemudian soalan B. Soalan untuk B, okey, disuruh cari luas rantau berlorek. Luas rantau berlorek ini ialah bersamaan dengan luas yang hijau ni tadi. Itu luas dipanggil luas apa?
luas tembereng. Okey, jadi luas tembereng. Luas tembereng ini, formula yang ini, setengah, saya tulis kat sini ya, setengah J kuasa 2 theta, J kuasa 2 theta tolak sin theta. Formula ini tidak diberi dalam senarai formula masa SPM. Jadi awak kena ingat, kena hafal yang ni. Okey, jadi ini adalah bersamaan dengan setengah jarinya ialah 8 kuasa 2 theta. Ingat kat sini bila theta mesti dalam radian, sin theta, theta ini dalam darjah. Ini theta ini dalam radian, kita ambil yang ni 1.0473 tolak sin, bila sin ni dalam darjahnya tadi sudutnya ialah 60 darjah. Okey, lepas tu kita boleh je terus tekan kalkulator semua ini, pastikan buatkan kurungan ya. Okey, dan kita akan dapat jawapan akhirnya ialah luas rantau belorek ataupun luas tembereng itu adalah bersamaan dengan 5.801. Jadi kalau kita nak tulis unit, kita tulislah dekat sini adalah sentimeter, bermaksud kalau luas sentimeter persegi. Kalau tak tulis unit pun tak apa, masih dapat markah penuh. Okey. Okey, untuk seterusnya kita lihat soalan SPM tahun 2016. Okey, ini soalan SPM tahun 2016. Kebanyakan soalan SPM berkaitan dengan tajuk sukatan membulat dalam kertas 1, markahnya sama ada 4 ataupun 3 markah ya. Contohnya soalan tahun 2016 ni 4 markah. Okey, jadi di sini soalannya ialah diberi panjang lengkok AB dekat sini ialah 16. Okey, kemudian dia suruh gunakan pi 3.142. Okey, lagi dia suruh kemudian dia beri bahawa jarinya ialah 8. Okey, di sini jarinya 8. Soalannya ada dua, iaitu soalan pertama ialah sama macam tadi, iaitu mencari nilai theta dalam radian. Soalan B-nya ialah luas sektor meja OAB. Cari luas sektor meja. Luas sektor meja untuk OAB. Dan dia nak jawapan kepada 4 angka bererti. Okey, jadi di sini soalan yang pertama ialah dia suruh cari cari theta dalam radian. Theta yang ini. Okey, ini diberi. Bila diberi panjang lengkok, kita guna formula S sama dengan J theta. Okey, iaitu diberi S-nya ialah 16, masukkanlah. Okey, jari pun dia dah beri 8. Cuma kita nak cari nilai theta. Maka theta adalah bersamaan dengan 16 bahagi dengan 8. Jadi kita dapat dekat sini nilai theta-nya ialah bila 16 bagi 8 dapat 2. Dan bila setiap kali kita guna rumus ini, theta yang kita perolehi ini dah terus dapat dalam radian. Jadi kita dah pun menjawab soalan A, iaitu cari theta dalam radian. Soalan B. Soalan B ialah luas sektor meja. Okey, luas sektor meja ini dia ada dekat sini, bila satu bulatan dia buat ada dibahagikan kepada dua dekat sini. Yang sektor yang kecil ini dipanggil sektor minor. Okey, yang ini minor. Yang besar ini ialah sektor major. Okey, jadi macam mana kita nak cari luas sektor major? Maksudnya luas yang ini. Okey, ini. Luas ini. Bila kita nak cari luas sektor yang besar, dah tentulah dia punya formulanya. Okey, kita guna setengah J kuasa 2 theta. Okey, dan kena ingat theta bila guna formula ini dengan ini, theta ini mesti dalam radian. So, kita guna yang ni lah nanti. Cumanya sekarang theta ini kita tak boleh ambil 2 radian. 2 radian itu ialah sudut yang ini. Bila kita nak cari sektor major yang besar, maksudnya kita kena guna sudut yang besar. Okey, katalah sudut yang besar dekat sini ialah sudutnya alfa. Jadi untuk cari sudut alfa, sudut alfa dekat situ ialah sudut satu bulatan, 360. 360 darjah adalah bersamaan dengan 2 pi. Jadi
bila kita nak cari yang ini saja, bermaksud 2 pi tolak dengan sudut yang theta tadi yang kita dah cari, iaitu 2 radian. Jadi kita dapat 2 pi tolak dengan 2 radian adalah bersamaan dengan, ingat ya, pi ini kita kena guna ini 3.142. Jadi 2 darab 3.142 tolak 2. Jadi kita dapat sudut alfa itu ialah, okey, tekan kalkulator, dapat 4.284 radian. Jadi bila dah dapat ini, baru kita masukkan ke dalam formula. Okey, maka luasnya ialah, maka luas adalah sama dengan setengah, jejarinya sama 8 kuasa 2 dan titanya ialah yang besar, iaitu 4.284 radian. Jadi bermaksud kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya 137.088. Tetapi kena ingat dalam soalan dia suruh beri jawapan kepada 4 angka berti. Jadi 4 angka berti sampai sini. Ini lebih daripada 5 tambah sini 1. Jadi jawapan akhirnya ialah 137.1. Okey, ini ialah jawapan yang akhir. 137.1. Okey. Okey, seterusnya soalan yang keempat, iaitu soalan yang paling terkini lah, iaitu soalan SPM tahun 2017. Untuk tahun ini dia membawa 3 markah sahaja. Okey, diberi dekat sini ada 2 sektor, sektor yang besar iaitu sektor AOD dan satu lagi sektor yang kecil iaitu sektor BOC yang kecil. Okey, dan dia berpusat di pusat yang sama iaitu O. Sudut lengkok meja ialah 7 alfa. Ini panggil meja. Sudut lengkok yang ini. Okey, saya tulis dekat sini ya. Sudut ni apa? Sudut lengkoknya. Sudut lengkoknya untuk lengkok meja, sudut yang di sini ialah 7 alfa radian. Okey, sudut BOC, okey, ini BOC, sudut yang ke atas sini ialah 2 alfa. Okey, sudut yang dekat atas sini yang kecil ialah 2 alfa. Okey, diberi dekat sini maklumat lagi iaitu ini OB ialah R. Dari O ke B jejarinya R. Okey, R. Dan diberi juga OA adalah sama dengan 2 kali OB. OA ialah 2 kali OB. Jadi OB sini lagi sekali. Jadi kalau OB ini R, maka dari sini ke sini pun R sebab sama 2 kali OB. Jadi sini pun R. Jadi panjang OA ialah 2R. Sama juga dengan panjang OD iaitu 2R. Okey. Jadi soalannya diberi lagi satu maklumat dekat sini. Perimeter seluruh rajah. Okey, maklumat yang penting. Perimeter seluruh rajah ialah 50. Okey. Jadi di sini bila sebut perimeter seluruh rajah, maksudnya ialah perimeter kelilingnya. Misalnya dekat sini AD tambah DC tambah CB tambah BA. Itu dia. Merupakan perimeter yang bersamaan dengan 50 itu. Jadi untuk cari perimeter seluruh rajah, kita kena cari dulu panjang lengkok. Ada 2 panjang lengkok. Panjang lengkok AD. Okey. Panjang lengkok AD iaitu panjang lengkok ialah S. Formula S ialah S sama dengan J theta. Okey, jadi J theta. Dan dia adalah bersamaan dengan J-nya, jejarinya. Kalau panjang lengkok AD yang bulatannya besar, panjang lengkoknya, jejarinya ialah 2R. Jadi 2R darab dengan titanya. Untuk yang besar AD ialah 7 alfa. Okey, bila kita darabkan dekat sini, 2 kali 7 ialah 14 R alfa. Okey, kemudian kita tengok pula panjang lengkok BC. Okey, panjang lengkok untuk BC. BC pun samalah formulanya bila panjang lengkok J theta. Tetapi untuk BC yang kecil ini, jejarinya ialah R. Jadi R darab thitanya untuk yang kecil ini ialah 2 alfa. Dia dah beri.
2 alfa. Jadi bila kita darabkan ini, dia jadi 2R alfa. Jadi sekarang kita rujuk kepada perimeter seluruh rajah ialah 50. Perimeter ialah 50. Maka macam mana cara nak dapatkan perimeter? Iaitu perimeter ialah panjang lengkok AD iaitu 14 R alfa. Okey, itu panjang lengkok AD campur dengan panjang lengkok BC iaitu 2R alfa. Okey, tambah lagi dengan ni panjang sini iaitu panjang AB dan panjang CD. Panjang AB ialah R ya. Ini pun R. Jadi R tambah R. Dan kita samakan dia dengan 50. Okey, jadi di sini ini sama, kita boleh tambahkan 14 tambah 2 ialah 16 R alfa. Tambah dengan ini R tambah R ialah 2R sama dengan 50. Okey, jadi di sini kita boleh permudahkan. Nak mudahkan dulu boleh. 16, 2 dengan 50 kita boleh bahagikan semua sekali ini dengan 2. Iaitu kita akan dapat 8R alfa tambah R sama dengan 25. Kemudian kita tengok yang sama, sini ada R, sini ada R, kita keluarkan, faktorkan R. Okey, keluarkan R dalam kurungan, tinggal 8 alfa tambah R dah keluar, tinggal 1 R darab 1 R. Okey, sama dengan 25. Maka tadi dia kena dekat sini ungkapkan R dalam sebutan alfa, bermaksud R sama dengan. Jadi R adalah sama dengan 25. Ini darab, pindah sini jadi bahagi. 8 alfa tambah 1. Jadi inilah jawapan untuk ungkapkan R dalam sebutan alfa. Okey, jadi saya dah tunjukkan contoh 4 soalan yang berkaitan dengan sukatan membulat yang keluar dalam kertas 1. Okey, bolehlah kongsikan dengan rakan-rakan. Jangan lupa untuk like dan subscribe.